Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz bin Muhammad Fauzi, bernombor matrik C19A0002. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang subjek saya, iaitu CWT Part 113 Teori Reka Bentuk. Okey, kumpulan saya telah memilih teori feminisme. Okey, apa itu feminisme? Feminisme ini adalah kepercayaan dalam kesaksamaan sosial, ekonomi dan politik jantina. Walaupun sebahagian besarnya berasal dari barat, feminisme dimanifestasikan di seluruh dunia dan diwakili oleh pelbagai institusi yang komited untuk aktiviti bagi pihak wanita dan kepentingan wanita. Selain itu, saya ingin melihat feminisme ini dalam fine art. Fine art ini adalah medium seperti melukis, seni bina, fotografi, filem dan pembuatan cetakan. Banyak karya seni yang dicipta untuk merangsang kita melalui pengalaman visual. Dalam seni visual, ada kategori yang dikenali sebagai seni hiasan atau craft. Ini adalah seni yang lebih bermanfaat dan mempunyai fungsi tetapi mengekalkan gaya artistik dan masih memerlukan bakat untuk dicipta. Seni hiasan merangkumi seramik, pembuatan prabuk tekstil, reka bentuk dalaman, pembuatan perhiasan, pembuatan logam dan kerja kayu. Selain itu, saya telah memilih tokoh iaitu Miriam Shapiro. Sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau lahir pada 15 November 1932, seorang artis kelahiran Kanada yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Dia seorang pelukis, pengukir, pembuat cetakan dan perintis seni feminis. Dia juga dianggap sebagai ketua pergerakan seni corak dan hiasan. Karya seni Shapiro mengabur garis antara seni halus dan craft. Dia memasukkan elemen craft ke dalam lukisannya kerana kaitannya dengan wanita. Karya Shapiro menyentuh isu feminis dan seni terutama dalam aspek feminisme berhubung dengan seni abstrak. Shapiro mengasah dalam kerja craft ternakannya dan dapat mencipta karya berdiri di antara seni tinggi yang lain. Karya yang pertama, The Golden Rope. Karya Miriam Shapiro yang berjudul The Golden Rope pada tahun 1979 ini menggunakan style feminism art, pattern and decoration. Karya ini menggunakan genre figuratif. Style yang dibawa oleh Miriam ini adalah style wanita yang hampir kesemua karyanya mempunyai corak-corak dan mempunyai deko yang menggambarkan lukisan wanita. Dalam karya ini jelas dapat dilihat bahawa unsur-unsur feminis yang ada pada karyanya, contohnya pakaian wanita yang mempunyai corak-corak seperti bunga dan corak batik. Jelaslah karya yang berjudul The Golden Rope 1979 oleh Miriam Shapiro ini sememangnya membawa unsur-unsur feminis yang ditampilkan oleh beliau kepada audiens. Okey, selain itu, karya kedua Miriam Shapiro ini berjudul Gates of Paradise. Karya yang berjudul Gates of Paradise pada tahun 1980 oleh Miriam Shapiro ini, beliau menggunakan style kebiasaan yang digunakan iaitu feminism, pattern and decoration. Pelbagai corak yang dibuat oleh beliau yang menjadikan lukisan ini menampak menarik dan menampak unsur-unsur feminism art. Miriam Shapiro ini sememangnya terkenal dengan gaya lukisannya yang sebegini. Ini adalah identiti beliau dalam menghasilkan karya. Jelaslah bahawa Miriam ini menjadikan bahan flora ini sebagai kekuatan dan simbol seseorang wanita. Karya ketiga, Alexandra Ekström, My Friend is Half a Circle. Karya Miriam Shapiro yang berjudul
Alexandra Exter My Fan is Half a Circle pada tahun 1994. Karya ini menggunakan style Cubism dan genre pada lukisan ini adalah potret. Penggunaan figura wanita ini menjadi keutamaan dalam karyanya. Hal ini kerana karya lukisan beliau ingin menyampaikan mesej kepada audiens tentang seorang pelukis wanita yang berjuang untuk mengangkat martabat golongan wanita. Akhir sekali, pendapat tentang Maria Schiavone. Schiavone terkenal dengan Femigus atau lukisan kolajnya yang bertujuan untuk menuntut semula kraf tangan tradisional yang dikaitkan dengan kerja wanita seperti sulaman dan jahitan. Secara gaya, lukisan ini meniru rupa kolaj, mengingatkan komitmen lama Schiavone terhadap kepercayaan bahawa elemen hiasan dan karya wanita adalah cara artistik yang berdaya maju untuk mengekspresikan pengalaman wanita. Akhir sekali, teori feminisme dari segi seni halus ini memberi saya idea-idea lebih dekat dengan saya untuk berkarya. Sebagai pelajar dalam bidang seni halus ini, saya merasakan idea yang dibawa oleh Maria Schiavone ini dapat memberi dorongan kepada saya untuk membuat lukisan-lukisan dan menggunakan pelbagai media dalam karya saya seperti collage dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfazli bin Sulaiman, bernombor matrik C19E0353. Okey, saya akan membentangkan berkaitan teori yang kami pilih iaitu feminisme. Okey, merujuk pada slide tersebut, saya memilih untuk menghuraikan tentang fashion. Okey, seperti yang semua tahu, fashion merupakan style atau gaya yang popular yang ada pada sesuatu pakaian seperti kasut, seluar dan baju. Okey, merujuk kepada teori feminisme ini, ia memberi kesan kepada dunia fashion melalui hak sama rata atau setaraf dalam dunia fashion antara golongan lelaki dengan golongan perempuan. Okey, fashion tersebut dicipta untuk memberikan mesej kepada masyarakat bahawa golongan wanita dengan golongan lelaki adalah sama dari segi emosi, perasaan, hak, kebebasan untuk menentukan dan meneruskan kehidupan dalam dunia fashion. Okey, merujuk kepada slide seterusnya. Okey, ini merupakan tokoh yang saya pilih yang bernama Barbara Mary Kwan. Okey, Barbara Mary Kwan ialah seorang artis kelahiran London di England. Beliau dilahirkan pada 11 Februari 1930 dan beliau merupakan seorang tokoh penting dalam dan pergerakan fashion belia yang berpangkalan di London pada tahun 1960-an. Okey, pereka fashion ini mempunyai latar belakang sekolah seni dan telah mereka bentuk dan mengeluarkan pakaian sendiri sejak akhir 1950-an. Okey, tokoh ini juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan gerakan feminisme melalui pakaian-pakaian yang dikeluarkan olehnya. Contohnya rok mini atau mini skirt, baju hujan PVC, jersey fabric dan banyak lagi. Okey, berdasarkan pada slide tersebut, saya akan menguraikan fashion atau rekaan yang dikeluarkan oleh Mary Kwan. Okey, gambar yang pertama ini adalah mini skirt atau dipanggil sebagai rok mini yang dikeluarkan oleh Mary Kwan, yang mana labuhnya berukuran 6 atau 7 inci di atas lutut. Rok mini terus berkembang menyesuaikan zaman walaupun pada awalnya dipakai sebagai lambang kebebasan dan pergerakan feminisme. Okey, kini rok mini menjadi fashion yang diminati oleh golongan wanita berbanding golongan lelaki. Seterusnya, style yang ditunjukkan seakan-akan seluar pendek yang sering dipakai oleh golongan lelaki, tapi idea yang dicetuskan oleh Mary Kwan mampu dijadikan fashion untuk dipakai oleh golongan wanita.
Okey, di sini jelaslah bahawa rekaan fashion rok mini ini sememangnya membawa unsur-unsur feminisme yang ingin ditampilkan kepada golongan wanita. Okey, ini merupakan fashion yang kedua, iaitu baju hujan PVC. Okey, Mary Kwan juga mencipta satu fashion yang tersendiri iaitu baju hujan PVC. Seawal tahun 1963, Mary Kwan telah menunjukkan minat yang besar terhadap plastik yang hendak digunakan dalam pembuatan baju hujan tersebut. Ini merupakan baju hujan PVC yang diikat dengan pin keselamatan bersaiz besar. Baju hujan tersebut memberi kesan kepada gerakan feminisme kerana baju yang dicipta oleh Mary Kwan sesuai dipakai untuk golongan wanita dan tidak semestinya golongan lelaki sahaja yang dapat memakainya. Teori reka bentuk yang dipilih iaitu feminisme ini memberi impak yang baik kerana cetusan idea beliau dalam penghasilan fashion. Dan gambar yang terakhir iaitu fashion yang ketiga iaitu jersey fabric. Okey, kemunculan jersey fabric memberi kesan yang paling besar terhadap cara berpakaian pada masa kini. Mary Kwan ialah tokoh utama ledakan pakaian jersey, menghasilkan beribu-ribu reka bentuk dalam beratus-ratus warna dan pilih atur yang berbeza. Fashion yang dikemukakan oleh Mary Kwan iaitu jersey fabric mampu memberi kesan terhadap gerakan feminisme. Hal ini dikatakan kerana pakaian tersebut sangat sesuai untuk semua golongan lelaki maupun perempuan. Seterusnya, wanita yang bekerja pada masa itu bertukar kepada cara berpakaian yang lebih santai dan mudah dipakai ataupun lebih selesa. Dan rekaan idea yang dibawa oleh Mary Kwan ini mampu mengubah cara hidup masyarakat pada masa kini melalui budaya pemakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nazira binti Mukrafi, bernombor matrik C 19A0757. Hari ini saya akan membentangkan teori feminisme daripada tokoh Suzanne Lacy. Terlebih dahulu saya akan memberikan maksud feminisme. Feminisme merupakan gerakan politik, budaya dan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan hak sama rata dan perlindungan undang-undang yang khusus untuk golongan wanita. Feminisme melibatkan teori falsafah, politik dan sosiologi yang berkaitan dengan isu perbezaan jantina serta gerakan yang menganjurkan kesetaraan jantina untuk wanita dan kempen untuk hak dan kepentingan golongan wanita. Berikut merupakan latar belakang tokoh Suzanne Lacy. Suzanne Lacy dilahirkan pada tahun 1945. Beliau merupakan seorang artis, pendidik, penulis dan profesor Amerika di USC Roskill School of Art and Design. Beliau juga bekerja dalam pelbagai media termasuk pemasangan video, persembahan seni awam, fotografi dan buku seni. Beliau memfokuskan pada tema sosial dan isu bandar. Suzanne Lacy dan rakan pelajar siswaza Welding menubuhkan kumpulan peningkatan kesedaran feminis pertama di kampus. Seterusnya, nyatakan teori topik idea utama artis yang dipilih, setuju atau tidak setuju. Saya bersetuju dengan pendekatan yang dibawa oleh Suzanne Lacy kerana Suzanne Lacy merupakan artis yang mengetengahkan isu keganasan seksual wanita dan penindasan terhadap golongan wanita supaya dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat dan menganggap hal yang serius yang perlu diperjuangkan. Berikut merupakan karya-karya Suzanne Lacy.
Karya 1 merupakan sebuah seni persembahan yang menunjukkan keganasan seksual oleh golongan lelaki pada tahun 1970-an. Persembahannya menjemput penonton untuk mendengar kesaksian sebenar daripada mangsa rogol wanita dan mengalami situasi yang menakutkan selepas itu. Karya yang kedua ialah kerja pertama Susanna Lacy yang berlaku di Jalan New York, iaitu karya ini berakhir selama 1 hari di Park Place, Brooklyn, di jalan tertutup di mana 400 orang wanita dan beberapa lelaki yang berkumpul untuk mengambil bahagian. Langkah-langkah Muzium Brooklyn yang menaja acara itu dicat kuning dengan soalan untuk mewakili pelbagai isu dan kebimbangan yang terhasil daripada perbualannya. Peserta boleh memakai apa yang mereka pilih. Mereka disatukan dengan selendang kuning yang mengikat tanda tepi jalan dan tumbuhan pasu kuning. Seterusnya, lokasi ini juga sangat relevan kerana Susanna Lacy ingin menarik khalayak ramai dengan mesejnya yang dituju untuk semua orang di jalanan. Karya yang ketiga merupakan sebuah perubahan, iaitu kerjasama antara Susanna Lacy, Susanna Cockrell dan Rita Katmiel yang dipersembahkan di Galeri Cape Street di San Francisco. Di dalam gambar tersebut terdapat 3 longgokan tekstil yang sangat besar, iaitu 1 merah, 1 putih dan 1 biru, di mana ia digunakan untuk melambangkan bendera Amerika. Longgokan ketiga-tiga longgokan tekstil itu dijahit dan menjahit adalah merupakan pengikat yang berganda untuk wanita dalam seni yang menandakan kedua-dua kerja wanita yang mulia. Seterusnya, hujah mengapa ia buruk atau ia baik dan berikan alasan. Susanna Lacy memberi impak yang baik kerana ia memperjuangkan hak perlindungan wanita serta memberi kesedaran tentang keganasan seksual terhadap wanita yang memberi kesan negatif kepada mangsa. Dengan ini, ia juga dapat meninggikan derajat golongan wanita selain mendapat kebebasan sosial dengan selamat. Dan terakhir, bagaimana teori idea telah mengubah cara hidup kita hari ini. Teori yang dibawa oleh Susanna Lacy dapat mengubah corak kehidupan bersosial golongan wanita dalam bermasyarakat, di mana golongan wanita dan golongan lelaki masa kini dapat bergaul dengan baik dalam masyarakat tanpa rasa takut. Kesamarataan hak antara jantina diperoleh oleh golongan wanita kini. Akhir sekali, sekiranya terdapat kes mengenai keganasan seksual terhadap wanita, pihak berkuasa menjadi lebih peka dan akan mengambil tindakan dengan segera. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Syahbah Binti Zamri, bernombor matrik C19E0380. Hari ini saya akan membentangkan teori yang saya pilih adalah teori feminism, iaitu karya yang dipilih adalah Beyonce yang menyanyikan sebuah lagu untuk membangkitkan isu feminism, iaitu dalam lagu Round the World Girls. Sedikit latar belakang mengenai Beyonce adalah beliau merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan pelakon yang berasal daripada Amerika Syarikat. Beliau lahir pada 4 September 1981. Dia adalah artis solo pertama yang mempunyai 6 album studio pertama. Mereka debut di nombor di Billboard. Yang seterusnya, anugerah Beyonce termasuk 28 anugerah Germany, Grammy, 26 anugerah muzik video MTV, termasuk anugerah Vanguard Video Michael Jackson pada tahun 2014, 24 anugerah Image NAACP, 31 anugerah BET dan
17 anugerah Music Soul Trends. Semuanya lebih banyak daripada penyanyi lain. Pada tahun 2014 pula, Billboard menamakannya sebagai pemuzik berkulit hitam berpendapatan tinggi sepanjang zaman, manakala pada tahun 2020 dia telah dimasukkan dalam senarai 100 wanita Times yang menentukan abad yang lalu. Seterusnya, ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Beyonce dalam membangkitkan isu feminism. Kita boleh lihat daripada contoh lirik lagu verse kedua, iaitu I'm rapping for the girls who taking over the world, help me rise a glass for the college grad, rolling to let you know what time is it, check, you can hold me, I work my 9 to 5, better cut off my neck, my neck. This goes out to all the women getting in it. Get on your greens. To other men that respect what I do, please accept my shine. Boy, you know you love it. How we are smart enough to make this million, strong enough to bear the children, to get back to business. See you better not to play me. Bermaksud adalah beliau menekankan, menunjukkan bahawa wanita boleh juga menggalas urusan dunia, seperti pekerjaan berjaya dalam pekerjaan dan berjaya dalam urusan pembelajaran dan mereka harus menerima hakikat itu. Seterusnya, wanita juga boleh bekerja dengan masa yang ditentukan dan tidak lemah dari segi tenaga dan fizikal. Seterusnya, ini adalah scene di mana rakaman video dalam lagu Run the World, di mana terdapat aksi atau pameran dinamakan seorang wanita yang berada dalam sangkar yang terkurung, membawa mesej di dalam video klip ini, membawa mesej di mana seorang wanita terkurung dan tidak bebas untuk keluar, seperti dalam erti kata berlaku penindasan dan sekatan terhadap golongan wanita untuk melakukan sesuatu. Apabila ini berlaku menjadi salah satu tanggapan terhadap golongan wanita, mereka harus membangkitkan isu ini demi hak kebebasan saksama antara jantina. Seterusnya, ini adalah scene yang kedua, Around the World, scene klip video menunjukkan barisan golongan wanita dan yang berdiri, menunjukkan pendirian yang tegas terhadap lelaki yang menunda jari terhadap isu kelemahan dan penindasan wanita. Seterusnya, dengan usaha pendirian dan kebangkitan semua kaum wanita, isu ini boleh ditangani, tetapi wanita perlulah bersatu, tidak perlu lemah dan takut terhadap kaum lelaki. Tunjukkan keberanian dan bersikap tegas, yakin bahawa isu ini boleh menjatuhkan martabat wanita untuk menaikkan semangat mereka untuk menangani isu feminisme, isu ketidaksamaan jantina. Dan akhir sekali, bagaimanakah feminisme dapat mengubah kehidupan pada hari ini adalah feminisme telah banyak mengubah dan mempengaruhi hidup pada hari ini. Unsur feminisme yang terdapat dalam bidang seni halus, fashion, muzik, politik, penulisan dan sebagainya telah berjaya membuka mata masyarakat dan bahawa golongan perempuan juga mempunyai kepentingan. Sebagai contoh, pada hari ini kita dapat lihat yang golongan perempuan mampu bersekolah, memegang jawatan tinggi dan dalam pekerjaan, mampu memberikan pendapat sendiri dan mereka tidak lagi dianggap sebagai golongan yang lemah dan golongan yang kedua. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Khairunisa binti Wan Azhar yang bernombor metrik C19A0833. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tokoh yang saya pilih iaitu Giorgio O'Keeffe. Giorgio Toto O'Keeffe atau lebih dikenali dengan nama Giorgio O'Keeffe ialah seorang artis Amerika yang dilahirkan pada 15 November 1887 di sebuah rumah ladang yang terletak di Wisconsin. Giorgio O'Keeffe telah diiktiraf sebagai ibu kepada modernisme Amerika. Saya bersetuju dengan idea yang diperkenalkan oleh Giorgio O'Keeffe kerana semangat bebas dan karya inovatifnya yang pertama yang benar-benar memperkenalkan imej feminis yang sensual ke dalam karya seninya. Saya akan meneruskan pembentangan dengan contoh dengan karya yang telah saya pilih. Karya yang pertama ialah bangunan pencakar langit New York. Giorgio O'Keeffe mencipta satu siri lukisan bangunan pencakar langit di New York City antara tahun 1925 dan 1929. Lukisan ini menggambarkan pemandangan malam bangunan, di mana tingkap bercahaya yang berkilauan melawan kegelapan bangunan dan kegelapan malam. Di sebelah kanan bangunan, kita dapat melihat wad dan asap yang perlahan-lahan naik ke atas daripada beberapa sistem pengudaraan, manakala di sebelah kiri, lampu carian latar belakang mengimbas langit malam dan papan tanda neon merah bersinar di latar belakang kiri. O'Keeffe memasukkan nama Alfred Stieglitz dalam warna neon di kiri atas, mengubah lukisan itu menjadi potret simbolik. Seterusnya ialah karya kana merah. Beliau membuat beberapa lukisan kana merah dengan tumbuhan lili kana yang pertama dalam cat air seperti sejambak bunga kanana merah yang dilukis pada tahun 1915. Beliau melukis lukisan itu kerana untuk mencerminkan cara dia sendiri melihat bunga walaupun orang lain telah memanggil penggambarannya erotik dan membandingkannya dengan alat kelamin wanita. Dia meluahkan perasaannya melalui penggunaan warna-warna terang seperti merah, kuning dan oranye. O'Keeffe sering mendapat inspirasi untuk membuat sedozien atau lebih lukisan bunga tertentu daripada seorang tukang kebun. Cowscores with Calico Roses. Dalam Cowscores with Calico Roses, O'Keeffe menghiasi tengkorak itu dengan bunga tiruan iaitu jenis bunga yang digunakan untuk menghiasi kubur di New Mexico. Bunga-bunga itu diletakkan pada telinga dan rahang supaya kelihatan kurang mengerikan. O'Keeffe mengimbangi modulasi halus warna putih dan kelabu pada tengkorak dan bunga dengan corak coklat gelap. Dengan tengkorak yang diletakkan di atas tanah yang direndam dan berlapis-lapis berdekatan dengan satu bergambar, komposisi itu menyampaikan rasa keindahan organik yang lebih abstrak. Karya Giorgio O'Keeffe memberikan impak yang baik kerana semangat bebas beliau dalam berkarya. Karya beliau dapat membuatkan seseorang berimajinasi dan berfikiran apabila melihat lukisannya kerana lukisan yang dihasilkan memberikan maksud yang tertentu. Penggunaan warna yang pelbagai dalam karya O'Keeffe dapat menaikkan lagi kecantikan lukisan tersebut. Seterusnya, karya-karya yang dihasilkan memberikan gambaran yang menarik kerana beliau mendapat idea daripada apa yang beliau lihat dan fikirkan. Bagaimana teori atau idea dapat mengubah cara hidup pada hari ini? Pada zaman yang serba canggih dengan arus pemodenan dalam pemikiran dan penggunaan teknologi, ianya dapat memudahkan seseorang untuk menghasilkan karya yang inovatif dan kreatif. Di Malaysia, terdapat banyak pelukis yang terkenal yang menghasilkan karya-karya yang menggambarkan maksud yang tersurat dan tersirat. Selain itu, ianya juga dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan dan ini sekaligus dapat memberikan manfaat kepada negara Malaysia kerana dapat mengharumkan nama negara serta menaikkan mata wang negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.